Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi hari ini live saya ringkas, ianya sebagai lanjutan kepada ulasan saya tempoh hari berhubung dengan pilihan raya negeri yang bakal berlangsung mungkin bulan depan atau mungkin bulan Ogos. Jadi jika suara jelas boleh tolong maklumkan kepada saya. Okey. Baik, kebelakangan ini saya sudah buat banyak pendedahan, banyak ulasan, banyak pencerahan berhubung dengan apa orang kata faktor-faktor yang menyebabkan orang Melayu meluat, orang Melayu Islam meluat terhadap UMNO dan juga PH, dan sebab Melayu Islam kini hampir dijangka lebih 80%, ada yang kata lebih 90% kini sedang menyokong blok yang berkait dengan pembangkang atau blok pembangkang. So memang kalau kita tengok lanskap politik kita, ianya terbahagi kepada Muslim and non-Muslim, dan ini memang ketara sebab majoriti Melayu sekarang ni dia tolak UMNO, dan saya pun dah bincangkan sebab-sebabnya. Mereka meluat sebab Zahid mengkiri janji, dia peluk dengan DAP dan Anwar, dia bersumpah tidak akan kerjasama atas nama Allah, tapi dia buat. Itu semua kita dah bincang. Okey, so itu kita tahu. Sama juga saya dah bincang, ada segolongan Cina semestinya akan boikot ataupun sabotaj pilihan raya negeri ini, iaitu sabotaj atau boikot PH kerana meluat janji-janji tidak ditepati. Anwar cakap lain buat lain, Anwar naikkan Zaid Amidi, semua dah bincang. Tetapi ada satu faktor lain yang akan menyebabkan kedua-dua PH dan BN akan mencatatkan prestasi bersama yang buruk, dan ini ialah kempen bersama mereka. Kempen bersama PHBN akan memudaratkan kedua-dua mereka, dan mereka sebenarnya tidak sedar benda ni. Benda ni kita sudah lihat di pilihan raya parlimen yang berlaku selepas PRU 15. Ada satu pilihan raya kawasan parlimen yang berlaku Padang Serai, tak silap saya, dan di situ kita sudah lihat mereka berkempen bersama, dan di situlah Perikatan Nasional menang dengan majoriti 2 kali ganda majoriti yang dimenangi oleh PH pada PRU 14 di kawasan itu. Kerana rakyat meluat. Saya masih ingat saya dapat feedback from the ground. Saya dapat feedback dari sana pada pilihan raya kecil itu. Memang orang penyokong UMNO ni berkata, memang ganjil kita lihat mereka sedang bekerjasama depan mata. Ganjil, memang ganjil, dan tidak boleh terima, tidak boleh masuk akal setelah berdekad-dekad kita diasuh bahawa DAP itu anti Melayu, musuh kita. Ada yang kata musuh Islam. Diasuh berdekad-dekad, dan pemimpin-pemimpin sama sekarang minta kita terima, dah kononnya DAP dah berubah. Mereka tidak boleh terima, dan mereka marah sebab mereka kata, bagaimana setelah kami diasuh, dihasut begitu lamanya, kami membesar dengan dah terjerap dalam otak kita bahawa DAP ni anti Melayu, DAP ni musuh kita. Dan kita lihat sendiri, bukannya tipu apa yang UMNO kata. Memang dalam banyak hal memang dia bersikap anti Melayu, memang dia bersikap musuh kepada orang-orang Melayu Islam. Memang kita nampak sendiri, tiba-tiba mereka kata benda tu lupakan. Dan kalau saya tanya pula, ada seorang dua lah saya kenal penyokong PH, dia berkata ganjil lihat Anwar berdamping dengan Zahid, berdamping dengan kleptokrat, sedangkan itu jadi moto misi perjuangan PH dan Pakatan Rakyat selama 20 lebih tahun.
iaitu menentang korupsi dalam UMNO, menentang UMNO lah kira. Dan sebelum PRU 14 menentang kleptokrat, mereka label orang-orang ni penyangap, pencuri. Dan ada seorang tu siap ada kes mahkamah, 47 kes. Ya. Terpalit skandal LCS, mereka boleh berpeluk, mereka boleh lupakan. Dia kata tak masuk akal. Ya, saudara-saudari, dengar dengan baca dalam media sosial, dalam media akhbar tempatan, dengan saksikan sendiri depan mata, ada dua impak yang berbeza. Contohnya kita baca satu berita, ada suami pukul isteri cedera teruk, dia cedera lah, dia buat laporan di balai polis. Kita baca, memang kita ada perasaan meluat lah, marah sikit lah dengan berita, oh apalah boleh jadi sampai macam ni. So kadang-kadang kita beri respon macam tak puas hati, ya. Tetapi emosi dalam situasi ini agak berbeza dengan jika kita lihat depan mata kejadian berlaku. Memang ada orang boleh naik begitu marah sampai bukan hanya boleh cuba leraikan pergaduhan antara suami isteri itu, siap boleh bertindak agresif kerana marah dengan suami itu yang pukul isteri, sebagai contoh. Emosi dia berbeza bila kita lihat depan mata. Dan emosinya akan cukup berbeza. Hari ini orang setakat baca meluat. Zahid peluk dengan DAP dan Anwar. Anwar boleh peluk dengan kleptokrat. Hari ini orang setakat baca dan mereka meluat lah, rasa pelik dan sebagainya. Tapi bila lihat depan mata, mereka berkempen, UMNO suruh sokong DAP, UMNO berkempen untuk DAP, PH berkempen untuk kleptokrat, memang perasaan meluat, benci, jijik cukup berbeza, berlipat kali ganda. Dan kemarahan ini akan diterjemahkan sebagai boikot dan sabotaj pada PRN. Malah UMNO ni hampir seluruh akar umbi dia memang menentang Zahid, menentang kerjasama ni. Kita tahu majoriti MP BN dia menentang UMNO Zahid, dan dia tidak ingin UMNO jadi Perdana Menteri. Itu dah terang lagi bersuluh. Cuma kita tak tahu bila atau adakah MP ni akan mengorak langkah selepas PRN, mungkin sebulan, mungkin 2 bulan. Ya, sebab mereka tidak sebenarnya memilih Anwar. Anwar naik atas tipu muslihat Zahid. Jadi kita tahu UMNO ni secara keseluruhannya dia memang tak sokong Zahid dan memang tak sokong Anwar, akar umbi dan sebagainya. Jadi kalau itulah situasinya, siap dengan jentera sekali tu bila lihat UMNO nak kempen untuk DAP nak kempen untuk UMNO, dia jadi meluat. Akan berlaku sabotaj, akan berlaku boikot, khususnya sabotaj. Sabotaj ni saya dah lihat masa PRU 15. Kita dah lihat depan mata. Masa berkempen dah lihat depan mata ada berlaku sabotaj. Lah ni dengan keadaan sekarang, UMNO cuba yakinkan jentera untuk sokong DAP. Kau fikir jentera ni tak ada yang akan sabotaj? Sama juga dengan dalam PH. Sukar bagi jentera untuk pergi ke satu-satu kawasan kuat DAP. Jentera tu contohnya mereka dah berkempen situ pada PRU 14. Mereka tahu sentimen rakyat, masyarakat Cina di sana, uncle-uncle, aunty-aunty. Bayangkan mereka nak pergi bagi tahu dia undi UMNO kleptokrat. Mungkin ada yang tak boleh. Jadi akan berlaku sedikit sebanyak sabotaj di sana. Akan berlaku boikot di sana, di kalangan masyarakat Cina, masyarakat Melayu dan sebagainya. Dan bukan semua makcik-makcik, pakcik-pakcik semua ni dia tahu UMNO sedang kerjasama dengan DAP. Dia ramai takkan tahu. Benda ni untuk betul-betul terjerap dalam otak pengundi ni kadang-kadang makan masa. Masa PRU 14 dulu, walaupun bersatu dah hampir 2 tahun
penubuhan dia sebelum pilihan raya, bukan semua orang dalam kampung semua tu tahu bersatu tu bekerjasama dengan PH, bersatu tu parti siapa. Ada orang masih fikir Mahathir bersama dengan UMNO lagi. Ada. Okey. So dalam kampung-kampung ni, especially veteran-veteran ni, bukan semuanya tahu UMNO kerjasama dengan DAP. Uncle-uncle, aunty-aunty, Cina-Cina dalam kampung-kampung ni, perkampungan ni, bukan semuanya tahu. Sama juga dengan UMNO kerjasama dengan DAP, bukannya semua tahu. Dalam kampung-kampung makcik-makcik, pakcik-pakcik Melayu ni, bukan semua tahu. Itu lagi satu hal. Kedua, golongan yang 40 tahun ke atas, ya, bukan golongan muda lah, golongan 35-40 tahun ke atas, dan dah berdekad-dekad diasuh untuk benci DAP ni, dan mereka sendiri boleh lihat apa yang UMNO katakan selama ni berkenaan DAP betul, iaitu DAP ni sifat anti Melayu dan sebagainya. Lihat benda tu betul, tiba-tiba disuruh ubah. Sukar. Sebab itulah saya lihat Anwar, daripada duduk dalam pejabat menguruskan ekonomi negara, dia bergerak sana sini, dari universiti ke universiti, dia dengan target mahasiswa. Sebab mereka terdesak sangat. Mereka sedang target golongan muda. Sebab mereka tahu tak boleh ubah golongan yang lebih berumur. Tetapi di situ pun kantoi. Anwar berdepan mahasiswa tanya lain, dia jawab lain. Benda tu tular. Ini akan mengkantoikan diri dia sendiri. Sudah jadi perbualan di media sosial bahawa Anwar sebenarnya tidak tahu menjawab soalan-soalan yang diajukan. Ditanya lain, jawab lain. Asyik ketirisan, rasuah. Benda-benda yang dia cerita dalam kerajaan dia disyaki berlaku. Ada seorang pemimpin dalam kerajaan dia berstatus menteri ke timbalan menteri, saya lupa, staf dia, kaki tangan dia dikaitkan dengan jenayah rasuah. Sampai sekarang kita tengok dah senyap, ya. Anwar hari-hari cerita rasuah, orang tanya what about Zaid, tak boleh jawab. So di situ pun dah kantoi dengan golongan muda. Tapi dia tengah cuba, terdesak. Sebab apa? Sebab dah tahu mungkin ramai tidak boleh, ataupun memang dah lihat dah sekarang, ramai tidak boleh terima kerjasama ni. Jadi pada PRN ini, PH dengan BN akan jadi mangsa kempen mereka sendiri. Akan berlaku boikot besar-besaran, sabotaj besar-besaran, dan juga apabila masyarakat Melayu Islam dan bukan Muslim lihat dengan mata sendiri kempen berlaku, kerjasama mereka, rasa benci, rasa tak puas hati itu akan membuat-buat berlipat kali ganda berbanding dengan apa yang anda rasakan sekarang di media sosial. Ini akan menjadi detik-detik permulaan kepada terkuburnya gandingan PHBN di semua peringkat, termasuk di peringkat pusat. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.